yang kita dah berada di kawasan ataupun perkarangan tempat yang mana berlaku peperangan Uhud. Seperti mana dalam bahas tadi saya cerita juga peringkat awal bagaimana peperangan Uhud tu sebelum mana Nabi Muhammad SAW sampai ke kawasan sini. Tentera Islam ketika itu seramai hanya 700 orang sahaja dan tentera musyrikin seramai 3,000 orang. Yang mana bila mana tentera Islam Nabi Muhammad SAW sampai saja ke kawasan sini, Nabi memerintahkan 50 orang daripada tentera Islam untuk berada di atas Bukit Memanah sana. Itu Bukit Memanah. Nabi perintahkan 50 orang untuk berada di atas sana. Dan diketuai oleh seorang sahabat nama dia Abdullah bin Jubair. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Jubair. Dan Nabi bagi tahu kepada 50 orang ni, Nabi cakap apa? Jangan kamu turun ke bawah walaupun kamu nampak tentera Islam telah gugur ataupun syahid dalam peperangan Uhud ini. Dan jangan juga kamu turun ke bawah walaupun kamu nampak tentera Islam menang dalam peperangan Uhud ini. Nabi cakap apa? Jangan turun ke bawah walaupun menang ataupun kalah. Nabi memerintahkan mereka. Maka bila mana bermula saja peperangan, tentera musyrikin datang daripada arah sebelah hujung sana. Hujung daripada bukit Uhud. Sebab tu tentera Islam memilih kawasan sini sebab tentera musyrikin tak dapat nak pusing bukit Uhud untuk menyerang tentera Islam daripada arah sebelah belakang sebab terlalu jauh ataupun terlalu besar. Bila mana datang tentera musyrikin seramai 3,000 orang, 50 orang yang berada di atas Bukit Memanah melepaskan anak panah mereka, maka mati 22 orang daripada tentera musyrikin. Orang-orang musyrikin dia datang berperang bukan atas niat ataupun atas keimanan mereka, hanya sekadar nak membalas dendam, nak menyerang tentera Islam. Maka bila 22 orang mati daripada 3,000 orang, dah rasa apa? Dah rasa takut dah rasa gerun dah. Sebab tu mereka dah mula berpatah balik ke belakang. Tentera Islam yang berada di atas Bukit Memanah nampak dengan lebih jelas mereka ni nak mula patah balik ke belakang. Sebab tu tentera Islam berada di atas sana, dia dah merasakan peperangan ini telah tamat, telah selesai. Maka perintah Nabi tadi telah orang kata telah terbatal lah. Maka nak turunlah tentera Islam yang berada di atas Bukit Memanah sana seramai 40 orang. Abdullah bin Jubair, ketua mereka, melarang. Dia kata jangan turun, Nabi tak bagi kita turun. Tapi dia kata kita punya peperangan telah tamat. Maka secara mutlaknya kita dah selesai daripada kita punya peperangan. Nak turun ke bawah nak ambil apa? Ghanimah. Ghanimah ni apa? Ghanimah ni harta rampasan perang. Maka 40 orang turun ke bawah nak ambil ghanimah, 10 orang berada di atas. Dan ketika itulah panglima daripada tentera musyrikin, Khalid Al-Walid, yang masa tu masih lagi belum Islam, dan juga Ikrimah bin Abu Jahal juga masih lagi belum Islam. Dia menggunakan tunggangan kuda dia melalui wadi. Tadi kalau ada nampak wadi di longkang besar tu, kalau dulu tak ada sebesar tu lah, dulu laluan kecil tu saja. Dia menggunakan tunggangan kuda melalui wadi tersebut untuk memusing Bukit Memanah ni. Dan mereka berjaya naik ke atas Bukit Memanah menggunakan tunggangan kuda mereka, membunuh sahabat yang berada di atas seramai 10 orang. Dan berlakulah fasa yang kedua dalam peperangan Uhud ini, bila mana Khalid Al-Walid sempat memanggil tentera musyrikin ini kembali untuk menyerang. Dan masa itulah keadaan yang sangat kucak-kacir. Sebab apa? Tentera Islam berada di tengah-tengah kawanan. Tentera berkuda daripada musyrikin menyerang daripada arah sebelah belakang, dan tentera bawah daripada musyrikin menyerang daripada arah sebelah depan. Maka masa itulah keadaan yang sangat kucak-kacir, yang sangat orang kata apa, tak tahu mana ada tuju dan sebagainya. Dan seorang daripada orang musyrikin, hamba daripada musyrikin, nama dia Wahsy. Wahsy ni seorang daripada orang yang kulit hitam, orang daripada apa tu nama dia? Seorang daripada orang kulit hitam lah, Wahsy nama dia. Nubian. Dia diupah untuk membunuh seorang pakcik Nabi. Nama dia Sayyidina Hamzah. Dia duduk di sekitar batu kawasan sini. Dia tunggu Sayyidina Hamzah untuk berada tepat berada di hadapan dia. Atas tadi Allah SWT, Sayyidina Hamzah berada di hadapan dia. Dia lontar lembing dia tepat ke dada Sayyidina Hamzah. Maka tembus hingga ke belakang, gugur Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi, dalam peperangan Uhud ini. Dia dalam fasa yang kedua. Maka Nabi dalam keadaan yang sangat sedih ketika itu, sebab pakcik Nabi ini yang sangat membantu Nabi SAW dalam berdakwah untuk sebar kepada seluruh umat ketika itu. Dan bila mana selepas daripada kisah tersebut, Nabi Muhammad SAW telah jatuh ke dalam satu lubang yang telah digali oleh seorang daripada musyrikin Mekah, nama dia Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ni, dia ada seorang anak, nama dia Hanzalah. Hanzalah ni dia tentera daripada tentera Islam. Abu Amir Al-Fasiq ni tentera daripada tentera musyrikin. Sebab tu peperangan Uhud ini peperangan yang sangat dahsyat. Kita bukan berperang, mereka ini bukan berperang dengan orang mereka kenali, bahkan mereka berperang dengan ahli keluarga mereka sendiri. Masya Allah. Membezakan mereka cuma keimanan kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Sebab apa? Mereka ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan mereka berperang kembali bersama dengan ahli keluarga dan jiran-jiran
jiran-jiran mereka. Maka Abu Amir Al-Fasi ini telah gali satu lubang, Nabi jatuh ke dalam lubang tersebut. Sebelum Nabi jatuh ke dalam lubang tersebut, Nabi mengarahkan seorang sahabat, nama dia Mus'ab bin Umair, untuk pegang apa? Panji tentera Islam. Panji ni macam bendera lah. Panji ni macam bendera. Nabi suruh Mus'ab bin Umair untuk pegang panji tersebut. Kalau kata panji tersebut jatuh, maka maknanya apa? Kalah tentera tersebut. Maka bila mana peperangan dalam fasa yang kedua ini, Mus'ab bin Umair pegang panji tersebut dengan tangan kanan, musyrikin Mekah datang memotong tangan kanan Mus'ab bin Umair, putus tangan kanan dia. Dalam riwayat mengatakan dia pegang dengan tangan, dia sambut dengan tangan kiri dia. Sebab apa? Supaya tidak jatuh panji ni. Datang lagi musyrikin Mekah yang lain, potong tangan kiri Mus'ab bin Umair, putus tangan kiri dia. Dua riwayat. Satu, dia sempat pegang dengan baki tangan ada. Satu lagi, dia sempat cocok di peha dia, supaya tidak jatuh panji peperangan Islam ketika itu. Maka atas tadi Allah juga, Mus'ab bin Umair dibunuh dalam ataupun mati syahid di dalam peperangan Uhud. Sahabat lain sambut panji tersebut. Dan Nabi SAW jatuh ke dalam lubang yang telah digali oleh Abu Amir Al-Fasi. Dipendekkan cerita, lepas daripada Nabi pingsan di dalam lubang tersebut dan Nabi bangun, Nabi memanggil para sahabat untuk membentengi Nabi. 11 orang sahabat ketika itu datang untuk membentengi Nabi. Seorang sahabat turun ke dalam lubang untuk apa? Cabut topi keledah Nabi, apa tu, topi peperangan Nabi yang telah tertusuk kedua belah pipi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kesusahan Nabi Muhammad SAW nak menyampaikan dakwah ni sampai kepada kita hari ini dalam keadaan yang sangat sukar, sehingga tertusuk kedua belah topi peperangan Nabi, kedua pipi Nabi. Dan bila mana cabut saja sahabat tersebut cabut sebelah kanan, Nabi cakap apa? La yuflah qaumun syajar rasul nabihum. Takkan berjaya satu kaum yang menyakiti kepala Nabi mereka. Maka Nabi mengeluarkan air mata sebab terlalu sakit. Cabut sebelah kiri, Nabi mengalirkan air mata sekali lagi. Dan sahabat tersebut kata apa? Demi Allah, aku lihat lepas daripada aku cabut topi peperangan Nabi ni, aku lihat tak ada seorang pun lagi, baki 10 orang sahabat yang masih ada. Semua telah gugur syahid. Masa itulah datang tentera musyrikin seramai-ramainya nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu niat ataupun tujuan asal dia datang pergi peperangan. Maka semasa mana mereka ni nak menyerang ataupun nak membunuh Nabi, seorang daripada puteri Islam nama dia Nusaibah binti Ka'ab. Dia ini seorang jururawat. Dia datang peperangan bukan untuk berperang, tapi dia datang sebagai seorang jururawat. Dia tak tahu macam mana nak berperang, dia tak tahu macam mana nak pegang pedang sekalipun. Tapi bila mana dia nampak Rasulullah dalam keadaan kesusahan, dia ambil pedang dan dia mempertahankan Nabi. Nabi cakap apa? Demi hari Uhud aku lihat Nusaibah mempertahankan nyawa aku, menghayunkan pedang ke kiri kanan demi nak mempertahankan nyawa aku. Masya-Allah. Dan Nabi dapat diselamat, dia tarikkan ke kaki bukit Uhud sana. Jarak daripada sini nak pergi ke kaki bukit Uhud lebih kurang 1,5 ataupun 2 km dalam keadaan yang sangat jauh. Dan tentera musyrikin ketika itu tak dapat nak mengejar Nabi, dan mereka berpatah balik dan mencincang mayat-mayat yang ada ketika itu sebelum mereka nak berpatah balik pergi ke Mekah. Ini keadaan ataupun suasana di sini, yang mana peperangan ni salah satu daripada perjuangan Nabi dan juga para sahabat. Nabi dan juga para sahabat, perjuangan mereka nak menyampaikan Islam, nak menyampaikan dakwah. Walaupun mereka ini telah dijanjikan syurga, tapi mereka tidak meletakkan sebagai satu keselesaan pada diri mereka. Maka selepas daripada peristiwa dan keadaan tersebut, keesokan harinya Nabi Muhammad SAW kumpul balik sahabat-sahabat yang dalam keadaan yang tengah sakit ni, kumpul balik untuk apa? Pergi kembali nak kejar tentera musyrikin. Tentera musyrikin bila nampak Nabi dengan orang Islam nak mengejar mereka balik, mereka cepatkan tunggangan mereka. Sebab dia dah tahu dah, dalam keadaan kesusahan macam ni, pasti pertolongan Allah akan sampai. Maka mereka cepatkan tunggangan untuk lari daripada berperang bersama dengan tentera Islam. Dan tentera Islam ketika itu kejar tentera musyrikin sejauh 20 km daripada sini ke satu tempat nama dia Hamratul Asad. 20 km, maknanya nak bekerja dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Maka mereka telah melarikan diri dan Nabi pulang ke kawasan sini balik untuk apa? Melihat baki-baki ataupun mayat-mayat yang ada. Salah satunya Nabi lihat 3 orang lelaki satu keluarga. 3 orang lelaki Nabi lihat satu keluarga. Dan Nabi memerintahkan askar untuk pergi berjumpa dengan waris dia di rumah. Askar tersebut pergi ke rumah dia, keluarga tersebut, 3 orang ni, lelaki ni tadi, pergi ke rumah dia dan askar tersebut berjumpa dengan seorang wanita tua. Dia kata apa? Wahai ibu, aku nak kabarkan kepada engkau bahawa anak lelaki engkau telah gugur syahid dalam peperangan Uhud. Seorang wanita tua ni cakap apa? Bila mana dia nampak askar, dia kata apa? Kaifa Rasulullah? Rasulullah ni macam mana? Dia tanya Rasulullah. Dan askar ni beritahu lagi, wahai ibu, aku nak kabarkan kepada engkau bahawa adik lelaki kau juga gugur syahid dalam peperangan Uhud. Wanita tua ni cakap apa? Kaifa Rasulullah? Rasulullah ni macam mana? Dan askar ni tadi beritahu lagi, wahai ibu, aku nak kabarkan kepada engkau bahawa suami kau juga gugur syahid dalam peperangan Uhud. Wanita tua ni tidak mengendahkan perkabaran tersebut. Dia kata apa?
kaifa Rasulullah, ditinggikan suara dia, dia irfa saut dia, ditinggikan suara dia, kata kaifa Rasulullah waruni ila Rasulullah. Rasulullah ni macam mana? Bawa aku berjumpa dengan Rasulullah. Maka askar ni tadi bawa berjumpa, wanita tua ni berjumpa dengan Rasulullah. Dia tengok Rasulullah dalam keadaan yang sakit, dia rawat Rasulullah. Kemudian dia cakap apa? Wallahi zabahazan, demi Allah aku punya sedih telah hilang. Sebab apa? Dia tahu ahli keluarga dia bila mana gugur syahid dalam perang Uhud, dia akan berjumpa dengan ahli keluarga nanti di syurga. Tapi kalau kata Rasulullah gugur syahid dalam peperangan, maka Islam ni takkan tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana cinta dia kepada Rasulullah melebihi daripada cinta ahli keluarga di sini. Masya Allah. Inilah orang kata keindahan, kehebatan sebenarnya kita dalam Islam. Kita ada kekuatan yang sangat kuat. Maka kita nak hidupkan balik kekuatan yang kita ada, bukan untuk pergi berperang, tapi kita nak berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita nak berperang dengan jiwa kita sendiri. Macam mana kita nak tegakkan Islam dan nak sampaikan Islam kepada generasi yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Itu seringkas bagaimana kisah peperangan yang pernah berlaku di kawasan sini. Bagaimana sahabat dan juga Nabi telah menumpahkan darah-darah mereka dalam perjuangan nak memperjuangkan Islam. Maka di sini kita tengok apa ni nama dia? Makam syuhada Uhud. Dan mereka ini bila mana gugur syahid, dia ditanam di mana tempat mereka syahid ataupun matilah. Di situ dia mati di situ tempat ditanam. Tapi pada tahun 46 Hijrah, tahun 46 Hijrah zaman Muawiyah memerintah, berlaku banjir besar di Madinah, sehingga mengeluarkan balik jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat yang ada di sini dalam keadaan yang masih baru. Ada juga masih dalam keadaan masih basah. Dan ketika itu pembesar ataupun ulama-ulama yang ada di sini sepakat untuk kumpulkan kembali mayat-mayat yang ada dan diletakkan di satu kawasan ataupun di dalam tempat di sini dipanggil sebagai makam syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Cuma ada satu saja tanda di sana. Kalau kita nak tengok, lepas ni kita akan pergi makam Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni ketika itu mereka dapat kenal pastilah, sebab pertama dia ada kesan tombak di dada dia. Yang keduanya dia ni sifat yang besar dan tinggi. Maka ulama ketika itu menyatakan ini adalah Sayyidina Hamzah, dan yang lain tidak dapat dikenal pasti, tidak letakkan apa-apa tanda. Itu secara ringkas. Ada juga biasa kita dengar Hindun memamah hati Hamzah, makan hati Hamzah. Perkara itu tidak dalam mana-mana riwayat yang sahih. Tak ada dalam mana-mana riwayat yang sahih. Itu cuma daripada riwayat Israiliyat sahaja, tidak ada dalam mana-mana riwayat yang lain. Ada soalan lain ya? Tak ada, insyaAllah kita boleh ke depan sebentar lagi. Kita boleh bagi salam dan doakan kepada syuhada Uhud, insyaAllah. Assalamualaikum ya Anbiya minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun nas'alullah wa lana wa lakum al-afiyah. Sebenarnya kami juga akan mengikuti kajian nas'alullah wa lana wa lakum al-afiyah. Sebenarnya kita mohon kebaikan daripada Allah SWT untuk kalian dan untuk kita. Nabi SAW terus juga datang ke sini untuk mendoakan para sahabat dan juga yang telah gugur syahid dalam peperangan Uhud ini bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa makam sebenarnya, ini salah satu yang besar dekat tempat mati. Jadi sebelah belakang juga ada makam yang lain, kurang 5 makam untuk hari ini. Ini yang paling besar saja. Ada soalan lain ke? Kalau ada soalan, saja ya.
Dah,